Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang kena buka tu. Saya buka. Baik. Betul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu as-su'a ila Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif wal maqalatu ar-rabi'atu 'asharata. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi fabalagha dhalika nabiyyahum fab'atha ilayhi fa'atahu faqala lahu ya fata inni a'idhuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin khafillahi fi sirri wal alaniyati wa amsik lisanaka 'anil khalqi wa amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkurhum illa bi khairin la tadhkurhum illa bi khairin wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna min al-halali famtana al-fata anil khuruji. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia belisan ni. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam, kebolehan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberi pula hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala nak diingat, dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak diselawat. Alhamdulillah, diberi kita sentiasa nak cari jalan untuk taat, untuk macam mana supaya hidup kita ni mencapai matlamat. Ya Allah Ta'ala sentiasa ditaat, diikut perintah, apa yang kita buat semua mengikut kehendak dia dan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah limpah kurnia pula ihsan dia lagi diberi kita, dapat kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, diberi kita pula masih dalam keadaan nak taat kepada Tuhan. Insya-Allah nak manfaatkan masa yang Allah Taala kurniakan untuk bacaan daripada kitab Nasihat Ibad ni. Kita duk masih bab sulasi. Kata Musannif dalam maqalah yang ke-14, diriwayatkan daripada seorang lelaki daripada Bani Israel. Bani Israel ni, lelaki daripada Bani Israel ni keluar untuk menuntut ilmu. Maka demikian tu sampai pada Nabi mereka. Jadi ada zaman tu ada Nabi. Jadi bila ada lelaki ni nak pergi menuntut ilmu, perkhabaran tu sampai kat Nabi.
Kemudian bila perkhabaran itu sampai, kata dia, maka dia pun mengutus kepadanya, dia tu Nabi ni utus pada pelajar lelaki yang nak pergi belajar tu, maka dia pun mendatanginya, utusan tu pun datang, fa'atahu alaihi fa ba'atha ilaihi fa'atahu. Nabi tu hantar satu utusan kepada lelaki ni, kemudian lelaki yang jadi utusan tu pun datang, faqala, macam tu Ustaz, matan Arab dia tu. Kita baca macam ni, bukan fa ba'asa ilaihi, fa bu'isa ilaihi fa'atahu. Baca tak kena, makna tak kena. Ruwiya anna rajulan min bani Israel kharaja ila talabil ilmi fa balagha dhalika nabiyyahum alaihi salamu fa bu'isa aja, diutuskan ilaihi kepada lelaki tersebut, fa'atahu, maksudnya diutuskan seorang lelaki untuk pergi jumpa lelaki yang nak pergi belajar ni, Bani Israel ni. Utus buat apa? Utus panggil lelaki tu datang jumpa Nabi ni. Itu masuk fabun Isa ilahi. Kemudian fa'atahu alaihi salam, kemudian lelaki tu pun datang kat Nabi daripada Bani Israel yang zaman tu. Nabi mana apa dia tak sebut ni, kita baca je lah. Faqala alaihi salam, jadi bila lelaki tu datang berjumpa dengan Nabi ni, Nabi tu kata dekat pemuda ni, faqala alaihi salam lahu ayli zalika rajul, dia kata kat lelaki tu, baru betul baca tu. Pertama dia kata, ya fata inni a'idzuka bi salasi khisal, kata dia, wahai anak muda. Fata ni anak muda. Kalau kita jumpa dalam surah Kahfi tu, iz awal fityatu ilal kahfi, fityah jamak daripada fatayani, fityah jamak daripada fata ni apa? Pemuda ni anak muda lah, orang belasan tahun sampai 20-25 tu masih dipanggil fata. Selagi tak 40 umumnya dipanggil fata, dah 40 syekh, 40 tu lah. Itu 40 kena pakai tongkat lah, sikit dengan bahasa gitulah. Jadi kalau tak umur 40 muda gila. Jadi dia kata, wahai pemuda, wahai anak muda, sesungguhnya aku nak nasihati kamu dengan 3 perkara. Dah nak pergi mengaji, dia nak bagi 3 perkara nasihat. Kena lah kat kita kan. Mengaji ada 3 dia nasihat dia nak bagi. Fiha, kata dia, ilmul awwalin wal akhirin. Pada 3 perkara ni, kata dia, ada pengetahuan orang-orang dulu dan orang-orang kemudian. Maksudnya orang dulu, orang kemudian, prinsip 3 ni memang adalah sentiasa dipakai, dinasihati, ditunjuk ajar bagi setiap orang nak pergi menuntut ilmu. Kata dia, padanya ilmu orang dulu dan orang kemudian, iaitu maksudnya cukup buat kamu demikian tu. Tu pun bahasa kiasan Arab lah. Maksudnya perkataan fiha ilmul awwalin wal akhirin, maksudnya 3 perkara ni orang dulu dengan orang kemudian, kalau 3 nasihat ni kau pakai elok, cukup dah untuk jadi panduan untuk ilmu. Bahasa Arab ni dia ada bahasa-bahasa dia dalam sangat. Kalau kita belajar usul-usul bahasa dia tu, kita tengok macam ni, dia ada kaedah-kaedah bahasa yang tak ada dalam bahasa lain. Jadi maksud fiha ilmul awwalin wal akhirin tu maksudnya orang dulu orang kemudian, cukup dengan 3 perkara ni. Tu maksud dia, ay yakfika zalika. Tu syarahan kepada fiha ilmul awwalin wal akhirin, maksudnya memadakan dikau zalik, oleh demikian tu fa'il zalik tu fa'il lagi yakfika. Maksudnya 3 perkara ni kalau kau ada, engkau pergi mana pun tak ada masalah. Pertama, khafa yakhafuna yawman, jadi kita baca khauf, khafa yakhafu khafillah,
Pertama kata dia, takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Takut fi sirri wal alaniyah, dalam masa seorang diri, berseorangan. Yang turut terjemahnya, masuk berseorangan tu rahsia. Asal mana sir, rahsia, banyak bahasa luar tu, tapi masuk sir di sini berseorangan, wal alaniyah, dan berterang-terangan, maksudnya bersama dengan orang lain. Jadi ciri pertama nak pergi mengaji apa? Takwa, kenal Allah, walaupun tak ada siapa tengok kita, hati musyahadah dengan Allah Ta'ala. Itu syarat pertama mengaji. Jadi faham tu, nak mengaji niat pergi betul kerana Allah, dan pastikan faham Allah ma'i, Allah sentiasa bersama aku, Allah syahidi, Allah melihat aku, Allah nazirun ilayya, Allah sentiasa pandang melihat aku. Mengaji mesti ada prinsip ni. Kalau mengaji nak pelak, nak khianat, tak payah, balik sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Allahu Akbar. Dan memang kita pun matlamat hidup ni nak bagi hati betul lah dengan Allah Ta'ala. Jangan depan orang betul, belakang orang tak betul. Atau istilah kenal diri lah tu. Tu dah dipanggil munafik. Dari ngaji guru-guru yang diajar kita prinsip mengenal diri ni, yang Quran pun bagi prinsip apa? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Serupa macam makna Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Untuk kafa kan, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kita tak nak jumpa je. Boleh? Tanya kepala kan, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kepala dia apa? Scanner ada, saya usik scanner ni. Maksud ayat Quran tu apa? Kafa binafsikal yawm. Harian kita duduk lalu ni, diri kita ni dah cukup sebagai kayu ukur, pembaris untuk kita nak ukur kita ni okey ke KO. Panjang tu kalau saya syarah tu, cukup saya nak sebut asal terjemah khafillah tu, takutlah ke Allah Ta'ala. Kita pun dah belajar, kita belajar akidah, kita belajar bab tauhid, kita pun dalam jalan keadaan nak sentiasa nak zikir, nak ingat Allah Ta'ala, tauhidkan dia, rujuk kat dia. Bila pun nak rasa kita ni datang daripada dia, itu adalah jalan-jalan untuk takwa ni. Jadi jalan takwa besar kali kita boleh hati sebab Allah Ta'ala hadir hati kita. Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku. Kita nak buat perkara tak menentu tu, beringat banyak siapa? Kita pun dia bagi jadi, kita pun dia bagi hidup. Takkan nak buat ikut suka hati kita. Lagi besar, lagi dalam, lagi faham, tentulah nanti takkan ada apa kehendak kita melainkan semua kehendak Allah Ta'ala yang kita cari. Tak ada apa yang kita nak buat melainkan semua yang redha Allah Ta'ala yang kita cari. Yang itulah tahap yang sepatutnya kita kena capai. Jadi nak pergi mengaji ni, khafillah fi sirri wa alaniyah. Maksudnya fi halil khafa'i anin nasi wa fi halil zuhuri indahum. Maksud kata fi sirri ai fi halil khafa', pada ketika bersunyi-sunyian anin nasi, tinggalkan daripada manusia. Bahasa mudah kita seorang dirilah. Wa fi halil zuhuri indahum, dan pada ketika nyata indahum, di sisi mereka, hum tu nas, manusia. Saya baca macam itulah. Apa nak tengok Rumi ya. Saya suka tengok Arab dia tu. Sedap Arab dia tu. Baik, yang tu pertama. Nak pergi ngaji, bagi betul hak dulu. Kalau pergi mengaji pasal nak dapat sijil, bagi follower ramai, esok balik dapat makan gaji, tak payah. Betul ke lah niat kau? Tu kita mengaji mesti tak ada langsung kepentingan tu. Mengaji nak apa? Mengaji nak betul diri, nak bagi betul dengan ilahi. Itu bahasa apa? Nak bagi betul kita yang matlamat hidup, betul kita cari apa dia? Untuk mengenal Allah, taat Allah sepanjang hidup kita ni, dalam keadaan nak menzahirkan rasa berhajat pada Allah Ta'ala, nak rasa kebesaran Allah Ta'ala, cari redha Allah Ta'ala. Tak betul niat itu, tak payah ke apa-apa. Apa-apa pun mesti repair tu dulu. Kalau hidup ni tak ada maksud lain pada hatunya, maksud dah sesat dah. Walaupun tak mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud apa tu? Kau tak faham la ilaha illallah tu apa dia.
Maksud hidup mesti untuk ke sana, mesti ke sana, ke Allah. Kalau ke syurga pun atas sebut ulama tu pun, kalau nisbah jalan belum lurus lagi. Syurga ni atas sebut ulama apa dia? Cari syurga maksudnya cari makhluk. Betul kan? Syurga makhluk tak? Nak makhluk ke nak Allah? Dapat Allah dapat semua. Siapa dapat Allah dapat semua. Lupa Allah lupa semua. Satu kita kadang jadi masalah pasal kita cari syurga tu. Bila cari syurga tu yang kita rasa macam aku dah ahli syurga je. Tapi kalau kita ni nak cari redha Allah, kita ni duduk dalam redha Allah. Kalau dah buat taat sekalipun, macam mana? Puas hati ke taat kita buat? Yang tu yang menyebabkan kita tak pernah puas hati, tak pernah redha, tak pernah rasa cukup dengan ketaatan yang kita buat. Bahkan duk taat pun duk rasa macam serba kekurangan lagi. Yang itulah yang menyebabkan betul kita punya jalan tu. Memang para ulama kita pun syarah macam tu kat kita dalam bab perjalanan ke Allah Ta'ala ni. Kalau kita cari bekal akhirat, katalah gitu, boleh 2-3 juta wakaf, kalau lega dah buat sembahyang, mayang dah, puasa, zakat, haji, tunggu mati masuk syurga je lah. Kita rasa macam tu. Tapi kalau orang yang memang dia faham, dia hidup ni cari redha Allah Ta'ala, selagi hidup dia tu tak bermatlamat ke Allah Ta'ala, tak gila ke Allah, macam tu kot bahasanya, selagi tak boleh, apa saja dia buat tu dalam keadaan mengingat Allah, sedar ke Allah, dia boleh realize ni Allah Ta'ala yang limpah kurnia ke aku tak ada apa-apa, walaupun orang tengok aku hebat, aku tak ada apa-apa, la ilaha illallah, kosong diri dia, hanya dia pandang Allah. Yang tu bahasanya. Kalau macam tu, memang orang ni dia memang takkan dia rasa puas hati dengan pencapaian diri dia, bahkan sentiasa nak cari redha Allah, redha Allah, redha Allah, sentiasa dicari. Duduk saja-saja pun dia tak duduk saja, duduk pun dalam keadaan cari redha Allah, berdiri pun cari redha Allah, baring pun cari redha Allah. Macam mana orang macam ni? Yang inilah perjalanan para awliya, anbiya, para salihin, para ulama kita yang amilin macam inilah dia mah, muhaqqiqin. Memang 24 jam duduk dalam keadaan zikrullah. Pasal matlamat dia adalah nak capai Allah, supaya Allah ni sebagai ma'bud, Allah maksud, Allah jadi matlamat hidup, Allah jadi objektif kehidupan kita. Jadi kalau kata tak boleh lagi di atas jalan yang benar tu, kena repair. Jadi kalau dah main sini dulu tak betul, bagi betul. Saya pun kena berbetul. Yang kata orang lain, saya pun kena berbetul. Setiap orang atas nama orang beriman ni, semua orang kena berbetul jalan ni. Tak betul jalan ni semua, tak betul lah. Itu yang kata, kalau taat pasal takut neraka, dia tak berapa betul kat jalan, pasal takut azab. Takut azab. Jadi kalau tak kena azab, ore nanti. Tak ada. Takut taat pasal nak syurga, masih makhluk. Takut neraka, makhluk. Nak syurga, makhluk. Betul apa? Allah. Macam mana yang tu nak faham ke Allah tu, tu mengaji kena bagi elok-elok lah, dia faham tu macam mana perjalanan tauhid untuk boleh untuk cari redha Allah Ta'ala tu. Pasal kadang-kadang ayat dia nampak macam bagus, tapi cara berjalan dia sivil. Dengar saya sebut, kadang ayat bagus nak cari redha Allah Ta'ala, tapi cara perjalanan sivil. Panjang kan nak syarah tu kan, tapi nak sebut prinsip tu, prinsip. Betul kan, kita yang matlamat, objektif hidup nak cari redha Allah Ta'ala. Celik yang mata cari redha, cari redha dia. Celik yang mata cari redha dia. Jadi apa cari redha dia? Iktiraf dia, sedar dia, kenal dia, ingat dia, rujuk ke dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah itu, dia bagi kita keupayaan untuk taat tu, limpah guna dia kat kita. Macam saya duk sebut ni, apa kita dah buat ni, yang ni ikhtiar atas kita, yang ditaklif, yang ni kederat, kuah yang diberi pada kita untuk kita usaha. Kalau kita usaha pun, nampak kita usaha, dia beri. Nak sampai mabuk kita sampai ingat Allah je. Yang tu kot bahasa sekali lalu sebut. Ada pelajaran dia kena belajar tu, tapi dasar nak sebut macam tu lah. Kalau yang tu betul, insyaAllah yang lain senang nak bagi betul. Masalah kita kadang ke Allah Ta'ala, perasaan tak ada. Ini masalah. Itu memang masalahnya. Atau kita kalau tak ada perasaan Allah Ta'ala tu, minta ampun macam mana, ya Allah, ya Allah, ngadulah kat dia macam mana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan lembut hati kita tu. Amin.
Kemudian yang kedua nasihat dia, wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Kata dia, tahankanlah lidah kamu, anil khalqi, andul limatruk, tinggalkan daripada makhluk. Ditulis sini, tahanlah lidah kamu dari makhluk. Apa maksud? Tu disebut, maksud kata tahan lidah daripada makhluk, yang ni disebut tahan lidah. Kalau bahasa kita kadang-kadang kita sebut tahan mulut, kadang kita kata jaga cakap kau sikit. Bahasa kita kadang-kadang guna lidah, kadang guna mulut, kadang-kadang guna cakap. Maksud yang sama, maksud yang sama. Gunakan kata jangan cakap pasal memang bab tu bab percakapan. Kalau kata mulut pasal dia alat, sebut lidah pasal lagi spesifik alat, bukan mulut, sebenarnya lidah untuk bercakap. Macam itulah bahasa-bahasa bahasa yang dipakai dalam bahasa persuratan, bahasa percakapan. Tapi maksud dia jaga cakap kataan kau, mulut. Kau rasa jaga mulut. Mulut ni kalau boleh jangan duk cari tu amsik di sana ke anil khalqi ni, apa-apa kesalahan makhluk kita duk sebut kesalahan dia tu. Sebut kesalahan makhluk yang tu aib pada dia. Aib tu pula kalau dia dengar dia marah. Aib tu pula orang tak tahu, kita yang sebarkan. Aib tu pula dia bukan nak zahirkan benda fasik, dia bukan menzahirkan maksiat, kita sebarkan aib dia, tu nama dia ngumpat. Yang tu jaga sikit. Ngumpat kita tak di mana, salah so. Melainkan ada bab-bab tertentu, kena ngaji khas bab tu, mana yang boleh ngumpat. Dia ada bab-bab tertentu dalam syarat. Tapi dasar dia, kaedah kita, aib makhluk dan nama makhluk memanglah ada aib. Bukan kerja kita pergi ambil aib orang cerita kat orang lain, bukan kerja. Tapi kalau ada aib ni menyebabkan agama dia rosak, orang pakat tiru, dia pula rasa dia cakap macam betul, dia pula public figure, sebuah fikir tu. Orang semua pandang dia, cakap dia, padahal dia menyesatkan orang. Yang ni harus ngumpat, harus sebut kejahatan dia, harus sebut nama dia, harus istihar dia. Tambah pula kita dah tegur dah, dia buat tak peduli, buat nyongin. Apa lagi bahasanya? Buat tak peduli apa kita tegur dia, padahal dia sesat. Dia buat dia apa kita cakap. Ni sebut nama. Macam mana disebut nama Fir'aun, Haman, Qarun dalam Quran. Macam tu harus sebut nama orang-orang yang ni mengancam akidah, mengancam babak amalan yang mana sepatutnya betul, dia kata tak betul lah. Yang ni harus umpat dia. Hukum macam tu. Cuma zaman ni malas nak kelahi-kelahi, tak sebut lah dia. Kalau ikut kita balun. Baik. Jadi amsik lisanaka anil khalqi. Betul, mulut kita nak apa? Mulut kita kalau tengok benda tak elok, bukan sebut tak elok tak orang, tak elok orang, tapi kalau boleh jumpa dia personal, jumpa nasihat. Betulkan kesalahan dia tu dengan carilah pendekatan sebaik mungkin agar kita punya nasihat tu diterima. Antara uslub saya ngaji, saya pernah sebut rasanya, uslub orang tua-tua dulu, kalau tengok orang tak elok, kita jangan cakap macam kita nak ajar dia, tapi bercakaplah dengan bagi soalan, bagi dia jawab. Saya ada soalan sikit, boleh tak pakcik kalau saya buat macam ni, padahal kita nak kata kat dia tu, bagi dia jawab. Kalau kita pakcik tak boleh buat macam ni, kalau pakcik lah kan, tengok, apa? Kau siapa? Dia naik muka macam tu, payahlah. Cuba pakcik nak tanya sikit boleh? Pakcik saya tengok rajin pergi masjid. Boleh, tak apa. Dia dah muka manis tu, dia rasa okey tu, tanya. Sikit tu. Itu uslub lah sikit. Kadang kena pandai tak sikit uslub-uslub tu. Jadi mulut jaga. La tazkuruhum illa bi khairin. Itu prinsip dia, tidaklah kamu sebut makhluk ni illa bi khairin, melainkan baik. Sebut baik. Benda tak elok, yang orang tadi sebutlah prinsipnya. Apa dia? Orang yang zahirkan maksiat, orang yang membuat terterangan maksiat, orang yang memang duk cakap benda salah akidah, benda salah dalam prinsip agama. Orang macam tu sebut. Pasal apa? Takut nanti orang ikut. Tambah pula ikutan dia tu salah besar. Sebut nama, sebut. Memang kita dibenarkan sebut tu. Dalam syarak pun dibenarkan.
Saya sebut dengan prinsip ni lah kan, apa dia tu nak sebut kaedah tu lah. Maksudnya kalau ada orang ni dia jadi menyesatkan orang dari segi hukum, harus nama dia dan bagi peringatan, bahkan bagi peringatan ke orang ramai, jangan ikut orang ni, berwaspada dengan orang macam ni. Kalau saya duk sebut lalu umur Wahabi, Wasabi, Cik Wahab, Pak Wahab, pasti berdengung. Saya sebut bahasa gitu tu, orang faham lah maksud saya kan. Saya sebut uslub macam tu pasal saya kata dah tadi, zaman lah ni menyaman tak menyaman lah, leceh tu, malas lah nak kira, itu buang masa, buang habis duit itu lah. Kita bagi macam tu padan lah, orang faham dia faham, dia nak dakwa kita pun tak boleh pasal kita cakap mubaham, bahasa tu mubaham kan dia. Mubaham belajar lah nahu kan. Cukup dia ada mubaham tapi isim asyarah ada tau dengan silah mausul. Faham nahu tu, faham dekat saya tu. Kita sebut pasti mendengung tu, dia faham tu pasti mendengung mana tu. Geng kita memang faham dah. Okey, cukup. Jadi tak boleh sebut melainkan baik. Kalau dia ada baik ada jahat memanglah, tapi kadang-kadang bila kita highlightkan baik dia, orang bukan ikut baik dia saja, jahat dia pun orang ikut. Itu kacau tu. Satu orang yang identiti dia kecelaruan macam ni, ada baik ada jahat, ada betul ada salah. Kalau boleh identiti dia tak usah sebut, tak usah sebut nama dia. Siapa? Ganggu. Pasal ada ketika baik, ada ketika betul, ada ketika masalah. Orang macam ni tak usah sebut identiti tu untuk jadi ikon ke apa ke panduan ke. Pasal apa? Kita dah highlight nama dia nanti seolah-olah macam dia betul, sedangkan dia ni ada juga tempat-tempat bermasalah. Baik diam kan, tak usah sebut nama dia. Saya ngaji tutup guru ajar gitu. Satu kita diajar sebut nama ulama semua, ulama tempat rujukan. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, semua ulama besar ni disebut. Yang mana ada masalah tak usah sebut. Pasal apa? Memang kadang-kadang ada satu tempat disebut betul, ada tempat disebut sibil. Orang macam tu tak usah sebut, tak usah highlight nama dia. Boleh? Faham saya sebut apa? Pasal apa? Ganggu. Seolah-olah macam kita sokong semua cakap dia, seolah-olah, padahal kita bukan sokong semua dia cakap dia. Kalau saya lah, saya kata apa, Mahatma Gandhi pernah cakap macam ni. Ustaz pun pakai Mahatma Gandhi ni, kalah hadis Nabi. Kacau tak? Sagi hadis kata sivil, dia kata sebahlah Tuhan yang duduk betapa kat bawah pokok bodi tu. Mampoi. Ustaz pun biasa sebut nama Mahatma Gandhi. Mampoi dah. Kacau tu. Itu saya ngaji tutup guru tak bagi sebut nama orang yang bermasalah ni, yang baik dalam fiqh ke dalam tauhid ke, nama dia susah highlight, susah sebut langsung. Ya, diam. Kalau ada khilaf pun, bila ada khilaf ni teruk sangat, susah tak sebut khilaf. Tak sebut. Pakai kaum mutamat tu. Ada diajar tu, kita mengaji berguru ni senang, untuk guru diajar prinsip. Kenapa tak usah sebut, kenapa sebut, kalau sebut jadi masalahnya. Baik, jadi jangan sebut orang melainkan baik. Kemudian wanzur khubzaka, seterusnya pandanglah roti kau. Tengok roti, buat apa ni roti ni? Roti mana? Allazi ta'kulu, yang kau makan. Bawa makanan yang ni pun kita sebut selalu dah kan, yang kau makan, yang sumbat dalam perut kau, hatta yakuna minal halal, sehingga adalah ia, kata dia, adalah ia roti tu halal roti. Halal roti bukan buat pada lembu kan, roti buat pada gandum. Gandum apa kau ambil? Mana gandum tu? Macam mana kau olah? Kau pancuh ni cara betul tak? Apa benda kau bubuh dalam roti tu nak bagi roti tu jadi elok, jadi gebu? Bubuh tak? Bahan-bahan apa yang istilahnya meragukan. Lah ni apa dia sebut tu, baking powder menentang apa bala ni kan. Ni kau tengok apa benda tu. Kalau nak pakai yeast pun, yeast mana yang boleh pakai? Tak ada pun umum yeast. Dia tumbuhan kalau ikut yeast ni. Macam mana proses dia nak bela yeast tu, dia jadi serbuk tak serbuk. Yang ni pun kadang-kadang kita tak tahu teknologi tu kan. Mana yang boleh gagah umum kata yang ni dia faktor tumbuhan bubuh ni, dia nak memangkinkan proses tindak balas karbohidrat menjadi gula ringkas sukrosa apalah, menyebabkan jadi gelembung gas apa-apa, menyebabkan roti tu jadi lembut adunan. Kalau ada benda-benda tu, faktor tu tak ada libatkan bab-bab haiwan, dia semata-mata yeast tumbuhan, mikroorganisma kan. Macam itulah kita belajar sains. Saya belajar bodoh-bodoh macam itulah, boleh sebut gitulah.
Mana boleh pakai tu pun kalau tengok yang ni kilang mana apa-apa agak-agak meragukan, tak payah bancuh tepung ayat garam masak. Yang penting masuk yang halal, bukan yang penting sedap. Yang tu lah juga dengar elok tu. Memang kita kan nak sedap kan, betul kan, nafsu nak sedap, tapi lagi besar halal. Pasal sedap lagi jadi halang pula nak dapat apa sepatutnya dapat. Masalah. Tu yang nasihat Nabi ni, kau tengok roti kau nak makan, pastikan daripada halal. Fahina idzin ta'kuluhu, bila halal orang kau makan. Tu yang halal tu roti. Mula tu roti siapa kau makan? Ketua pun sebut selalu dah. Hatta kalau kita dalam talam kan, kena kalau dah tulis berapa kopok lekor berapa ketui, kalau dah tulis tu kau janganlah ambil orang. Hatta kalau bubuh daging seketui, katalah ayam belah 4 contoh kan, setalam tu ketui, ketul tu bukan kau seorang tau. Kalau ada 5 orang macam mana? 5 orang punya makan tu, kau janganlah sekali cedok ayam, sekali cedok ayam, sekali cubit ayam, sekali cubit ayam. Orang ni lambat sikit, tak berapa sangat. Ayam habis kat dia 20 mulut semua ayam. Kawan ni 20 mulut nasi. Engkau kena tengok tu seketolong kau punya 1/4 je kalau 4 orang. Kalau 5, 1/5. Dia kena ada akal ke? Okay. Makan setalam ni hak aku 1/5. Kalau 5 orang 1/5 je hak aku. Dia kena ada prinsip macam tu dah. Pasal kau nak makan tu, kalau ada lebih pula yang ni tak habis, panggil lah siapa nak tolong. Tu panggil pasal dia tangki besar. Yang jenis tangki besar, kadang dia tangki tak besar tapi dia tak sama orang macam tu lah bahasanya. Yang tu lain. Ataupun ni kau tak nak kan ni, rupanya tak makan ikan masin. Tak makan ikan masin, kita kaki ikan masin balon. Ada orang bawang dia tak makan, kau makan balun, makan bawang, dia tak nak makan bawang kau. Ada orang passion macam tu kan. Ni ada kan, cabai tak makan, orang ni tak makan, toge tak makan, tak makan. Mana yang makan sila salah. Yang ni ayam pun ni tak makan. Makan kat kau lah pula ayam. Saya nak sebut apa ni, mana yang kita punya je boleh makan. Itulah tak seperti yang bila hidang tu, talam sepatutnya 5 orang, bantai 2 orang yang makan. Maksudnya kau dah makan hak 3 orang, tengok ada 3 orang lagi tak makan, kau dah berdosa makan hak orang. Satu duduk nak mengaji ni, dia kena cerdik semua, dia kena pantau semua, dia tak boleh tengok aku tak, siapa tak makan ni. Kalau dah hujung betul tu lain hal, dah memang berapa habis ya kan. Tapi kalau ada baru-baru makan, kena ingat cakap ni. Jangan kira sadap aja macam mana, sapu nanti saat. Tambah pula pergi kat dapur, pergi tengok ada lagi, balon lagi, pergi tengok ada lagi, berapa kali berulang dah kau. Sikit ayat ni tu. Satu dia ada hak orang ramai tu, sebenarnya dia lagi susah daripada nak jaga hak individu. Hak individu kita ikut kita nak makan satu. Tapi bila ramai, dia kena tengok orang ramai. Yang tu pun belajar prinsip apa? Belajar prinsip kasih sama orang Islam. Hak apa-apa yang lebih perlu kita utamakan dia. Satu saya tengok kalau tempat-tempat yang memang jaga bab khidmat ni, orang yang paling sikit makan oleh orang dapur. Dia akan masak bukan untuk dia akan masak untuk bagi orang makan. Dah habis orang makan, apa tinggal itu baru dia makan. Saya tengok tempat-tempat orang kuat khidmat semua macam ni. Tempat kuat pelantak lain. Dia masak, dia asing ni dulu, ayam apa ikan semua sedap-sedap tu, dia dah asing lah 3-4 ekor. Yang ni kau makan ramai-ramai, kau habis makan macam mana? Kami balun lagi. Tengok nalar rekung yang ni makan. Yang ni tak betul cara khidmat. Cara khidmat untuk guru ulama kita ajar, siapa khidmat makan, jamu orang. Bahkan dia tak makan tak apa, aku kenyang lah, bau kenyang lah. Memang Allah Ta'ala bagi sebenarnya macam tu ni. Orang masak ni, tak tahulah, saya pun biasa duduk dapur. Saya pun biasa khidmat kat duduk menazah pun. Antara masak duduk dapur pun saya biasa ke duduk dapur, tak sebut tu. Kita masak kan makan. Bau tu pun. Dah.
Yang penting masak bagi orang puas hati apa yang kita sepatutnya itu amanah kita. Masak bagi lembut, gebus, sedap apa? Makan. Apa? Tak makan apa? Makan pun mana dia orang dah tak habis tu. Tu kutip makan. Sayang tengok ni. Kita nak masak susah-susah. Mengadap apa punya lama. Dia mau tinggal gitu je. Alamak sayangnya. Yang tu kita berhabis. Dan itulah berkat ni. Yang orang tak nak tu. Yang tu pun nak mengajar nafsu ke apa dia? Kita bukan pergi cari yang teridang, yang cantik, lawa-lawa, ada hiasan. Kan? Tu dia suruh pandang apa roti kau makan. Ini roti pasal Bani Israel lema ni roti, kita roti lah, kita nasi lah. Biskut lah. Kalau ayo lah. Satu sepatutnya duduk pondok, duduk madrasah ni, dia tak sepatutnya ada makanan, barang makanan hilang dalam lemari. Lemari ke apa, loker ke apa tak kira. Dia tak hilang biskut. Boleh makan. Boleh hilang. Tapi yang pelik, kitab bagi free, yang tu tak ada. Tu pelik tau. Kitab kan yang sepak lagi. Nampak dapat free tu, kau tulis nama elok-elok, walaupun kau tak faham sepatang habuk. Jangan kau buat tu. Semua orang bagi, ada orang impak apa tu, kalau beli mahal tu bagi ada perasaan sayang dengan kitab kau. Kitab saya semua saya sayang kau. Tulis tu, simpan elok-elok. Ni jangan duk tabur-tabur kata-kata. Mentang-mentang pergi, kalau lempar gitu je. Dah lah tak faham. Jangan tu. Tadi pun Syekh Muhammad Mahyudin nasihat apa? Muhammad bin Abdullah Ali Mahyudin. Kata apa? Allah. Ngaji kena jaga adab apa? Kata pasal jaga adab ni nanti Allah Ta'ala buka satu hari nanti kita punya kefahaman tu, benda yang kita belajar dengan jaga adab semua tu, walaupun masa mengaji tu tak faham, bila dia buka dia faham semua habis ilmu kita. Cari kitab masa tu mana? Entah. Hilang, tak ada lah. Padahal masa tu baru faham. Ya, banyak orang macam tu. Saya sendiri pun mengaji, ada benda-benda yang mula-mula mengaji kan faham. Ni saya ajar 4 peraik tu, saya ngaji jenuh kan tak faham tu. Faham nak boleh ngira apa semua tu. Mula-mula ngaji rasa je faham, buat salah lagi. Tapi bila faham tu, best. Satu kitab pun dalam kepala. Semua lekat, ingat terus, tanya tak mana pun. Tapi nak dapat terus tu lah. Tapi kitab yang ada tu semua dobit tulis semua. Semua tulis. Tengok. Terus nak boleh lekat tu. Ni jaga elok situ lah. Kitab jaga. Makanan tak makan tak apa. Boleh makan. Tapi kitab jangan lempar kata-kata. Jadi roti tu minal halal. Hina idzin takulu wa illa fala takulu. Wa illa sekiranya tidak. Maksudnya kalau tak halal, tak pasti ni roti mana, fala takulu, maka kau jangan makan dengan dia. Bahkan kaedah kita apa? Kalau kita pastikan dia memang halal sekalipun, tapi kita makan banyak, yang tu pun masalah. Bayang tengok. Benda halal kita punya, beli roti apa? Makan sekali 14 keping. 14 keping makan. Wah Allah. Saya 3, 4 tu lah je. Kalau 6 mengepek lah. Makan roti 6 keping ni tak tahu lah. Saya tak boleh. Kuat pun 4 lah. Apa nak sebut ni? Ini makan 14 keping. Ini makan apa? Walaupun halal. Sumber pun halal, buat pun halal, apa halal, semua halal. Tapi dah lebih had. Dia mengaji tak boleh tak sampai matlamat. Banyak benda kena berhati tu, insya-Allah. Kemudian kata dia, bila nasihat dia telah diberi 3 perkara. Apa dia? Takut Allah Ta'ala, jaga mulut, tengok makanan kau makan. Apa jadi? Famtana'al fata 'anil khuruji ila baladin akhar lidhalil ilmi. Kata dia, pemuda itu pun terus tak jadi keluar ke negeri lain untuk menuntut ilmu. Siapa? Takut pergi lagi, pelak. Bahasa mudah kata. Pergi, rupanya nak bagi orang minat kat dia. Pergi. Tengok, duit tak ada, kebas duit orang. Kacau. Pergi lagi, mata pun tengok benda yang tak elok, habis bukan buat taat tapi buat maksiat. Nampak? Jangan. Baik. Jadi dia faham kisah. Kalau kita faham kisah tu,
Kalau pemuda tu pun dia boleh break, kita pun kena break. Apa yang kena break, semak. Mana yang patutnya kena tinggal, mana patutnya kena buang. InsyaAllah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Allah yassir lana. Kemudian kata wal maqalatul khamisatu asyarata. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ruya anna rajulan min bani Israila jama'a samanina tabutan min al-ilmi wa lam yantafi' bi ilmi fa awha Allah ta'ala ila nabiyyihim an qul li hadzal jami'i law jama'ta katsiran min al-ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'a la tuhibbud dunya la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin wala tusahibis syaitana falaysa bi rafiqil mu'minin wala tu'zi ahadan falaysa bi khirfatil mu'minina. Memang elok lah kita menyebab ini. Semua kena kan dengan hak tadi. Kita dinasihat apa benda kita belajar. Tak dia kata apa. Makalah yang ke-15 masih bab 33 lagi. Diriwayatkan ada seorang lelaki daripada Bani Israel menghimpunkan tabut daripada ilmu. Tabut ni apa? Jamaah samanina tabutan. Oh, ada benda dia tak tulis terjemah. Bani Israel ni dia jamaah samanin 80 tabut ilmu. Apa dia tabut? Tabut ni peti kayu. Peti buat pada kayu. Ada tabut dalam Quran. Perkataan dan tabut ada dalam Quran. Mana? Fihi sakinatum min rabbikum wa ayatum min bani Israel an ya'tiyakumut tabut. Kan? Ni. Kepala tu. Yang tu memang boleh sambung nak tanya kepala. Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mim ma taraka alu Musa wa alu tahmiluhul malaikah. Itu tabut. Tabut ni apa? Peti besi. Peti besi. Astagfirullahaladzim. Peti buat pada kayu. Besar mana? Peti macam cerita-cerita macam ni lah. Peti lebih kurang macam ni. Ada buat peti, ada pintu buka. Itu dia panggil tabut. Tabut. Jadi dihimpun 80 peti. Tu kisah tu cerita Tolut dengan Jalut tu. Nanti jadi pemimpin lah. Banyaklah cerita tafsir tu kan. Tu kisah situ lah. Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Tanda dia jadi nabi, jadi ketua, jadi raja, kena taat nak pergi perang dengan Jalut tu. Akan ada jumpa peti. Yang peti tu ada khazanah-khazanah mimma taraka alu Musa. Ada gambar Nabi Adam, Nabi dalam tabut tu. Cerita dalam tafsir banyak tu. Saya nak cerita tabut tu saya. Jadi lelaki ni dia simpan 80 peti. Peti kayu. Faham apa tu? Samanina tabutan minal ilmi, daripada ilmu. Apa maksud? Kitab dia isi dalam peti ada 80. Semua kitab. Walhal kata dia, padahal lam yantafi' bi ilmihi, tak manfaat sedikit pun dengan ilmu yang ada pada dia. Ilmu tinggi tapi tak ada apa-apa kesan ilmu yang manfaat pada diri dia. Apa maksud ilmu tak manfaat? Dah boleh faham. Apa maksud ilmu tak manfaat? Tak beramal. Selawat tak baca. Zikir pun tidak. Quran pun tak tengok. Zikir tak ada, Quran tak ada, selawat tak ada, apa benda kau buat? Menung melengur je. Habis buat apa kau belajar? Belajar hebat macam-macam. Zikir tak ada, selawat tak ada, Quran tak ada. Quran yang sampai buat habis lupa. Zikir senang-senang duduk Allah tak nak ingat.
Nak selawat Nabi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad pun tak selawat. Nak khidmat pun tak khidmat. Sampah pun apa? Bahkan dia pula pergi sampah bila lepas terkata pula. Ni apa kau? Apa kau? Semayang pun lambat. Contohlah. Mangkuk tidur pun malah. Khidmat pun tak ada. Pondoh pun sepah. Ni apa? Rumput bawah pondok panjang-panjang menjela. Ular buat sarang. Kain baju pun bersepuk, tak basuh. Kau buat apa? Zikir pun tidak. Quran pun tak baca. Mana? Kena bibil saja. Selawat pun tidak. Khidmat pun tak ada. Perangai pun bodoh. Duk kelahi dengan orang, wah, melantak kuat. Kena bibil lah. Ilmu tak bermanfaat. Ilmu bermanfaat kan itu. Ilmu bermanfaat, makin ngaji makin takwa, makin takwa, makin takwa, makin takwa. Maksudnya takwa tu apa? Tengoklah apa benda takwa tu. Lepas tu apa jadi? Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi pada zaman tu. Bani Israel ni antara apa? Kaum yang paling ramai Allah Ta'ala hantar Nabi. Bani Israel lah. Jadi ada lelaki tu, ada Nabi dia. Lepas tu Nabi ni Allah Ta'ala wahyu buat apa? Bagi wahyu dekat Nabi ni buat apa? Nabi ni bagi tahu qul. Erti wahyu tu an tafsiriyah. Belajar nahwu panjang umur jumpalah kita nak kenal an tafsiriyah apa ni. Dalam wahyu tu Allah Ta'ala firmankan kat Nabi itu bagi tahu kat orang lelaki ni, budak lelaki ni yang duk sampai 80 peti. Cuma 80 tu tak ada dalam terjemah. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki daripada Mesir menghimpunkan tabut daripada ilmu, menghimpunkan 80 tabut ilmu. Ada 80 tu tak ada tulis. Tertinggal tu. Dia kata mana dia? Fa'allah. Apa dia yang Nabi ni Allah Ta'ala perintah suruh kata dekat lelaki ni? Qul li hadzal jami' li tilkal kutub. Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi ni pergi jumpa orang tu, bagi tahu dekat orang yang himpunkan kitab sampai 80 peti ni. Satu kitab banyak belum tentu dapat hidayah ni. Ada orang tu nak mengajar semua duduk belakang kitab. Kitab dia penuh. Nak mengajar apa kitab ni? Buka kitab ni, buka kitab ni. Habis syarah Wahabi sesat. Dia kata ni ada 3 lori saya boleh bawa cerita kitab Allah Ta'ala atas aras. Sekali pun 3 lori 3 trailer kau bawa. Penuh langit bumi sekali pun. Kalau kau cerita Allah atas aras kau tak sesat itu. Walaupun kau buka langit, buka kitab penuh langit bumi sekali pun. Maksudnya tak bermanfaat ilmu yang kau ada. Bodoh buat ketuhanan. Boleh faham saya cakap apa? Adalah orang tu kan nak kena sebut nama. Saya tak sama tak sebut nama dia tu. Sesat tak mampu. Apa yang disuruh kata? Dia kata lau jama'ta katsiran minal ilmi la yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'. Asal terjemah dia tidak bermanfaat pada kamu ilmu itu kalau kamu himpunkan banyak daripadanya. Kalau kamu himpunkan banyak daripada ilmu tu, tidak bermanfaat pada kamu daripada ilmu tu melainkan bahawa kamu amalkan 3 perkara. Kalau asal Arab tu lau jama'ta katsiran, kalau kau himpun banyak sekalipun. Apa kasir ni? Bayan ni minal ilmi. Nak ada kasiran minal ilmi, lam yanfa'ka, tak akan manfaat ilmu tu akan kau illa an ta'mala bi salasati asya'. Melainkan kau ada amal 3 perkara. Ngaji ada 3 benda ni baru maksudnya ilmu kau tu bermanfaat. Ya. Mana? Pertama, tidak bermanfaat kepada kamu melainkan bahawa kamu amalkan 3 perkara. Pertama, la tuhibbid dunya. Atau la tuhibbud dunya, la tuhibbid dunya, jangan kamu kasih dunia. Jadi pertama nak tengok amal tak bermanfaat, jangan kasih dunia. Dunia jangan lekat di hati. Kita belajar akidah, makhluk jangan duduk di hati. Makhluk kena ambil tahap makhluk. Makhluk tak boleh duduk tempat tahap Tuhan. Dari sudut tempat pergantungan, kasih, penunai hajat. Ada bab akidah kita dah belajar. Tutup guru ulama kita nasihat lama dah bab tu. Jangan kamu kasih dunia. Makhluk mesti ambil cakap makhluk.
Pasal makhluk tak boleh tolong makhluk, tak boleh. Makhluk yang atas nama boleh tolong besar kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama syafaat. Kan? Yang siapa yang dibenarkan untuk kita dapat tolong, tolong. Kalau isteri, anak, mak, bapak, umum sebut Quran, isteri, mak, bapak, harta, kekasih, buah hati sekalipun, jantung hati, apa lagi intan payung sekalipun, Quran kata apa? Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Orang yang berkasih-kasihan ni, bercinta-cintaan ni, walaupun I love you, you love me, al-akhillau ba'duhum li ba'din adu, akan jadi musuh antara satu sama lain dari kiamat esok. Illal muttaqin, melainkan kalau dikasih itu pasal takwa. Pasal apa kasih orang ni? Pasal dia taat. Pasal apa kasih kat dia? Pasal dia ajar aku jalan baik. Pasal apa dia kasih kat dia? Pasal dia kenalkan aku dengan Allah Ta'ala. Pasal apa kasih kat dia? Pasal dia kenalkan aku dengan Rasulullah. Pasal apa kasih kat dia? Dia tunjuk aku jalan ibadat. Pasal apa dia kasih kat dia? Pasal dia tunjuk aku jalan nak taat. Dia tunjuk aku jalan sah, macam mana batal, yang ni haram, ni halal, ni dosa, ni maksiat. Aku boleh hidup betul dalam syariat pasal dia kasih kat tu. Yang ni dia takkan jadi musuh, bahkan jadi kawan, bahkan jadi syafaat. Kalau tidak, lain semua lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, adik-beradik pun lari. Wa ummihi wa abi, bapak lari, mak lari. Wa sahibatihi wa akhi, isteri pun lari. Semua kawan-kawan nampak, siapa kenal semua lari. Kekasih, buah hati, jantung hati, semua lari. Siapa nak kawan? Kawan tu atas jalan takwa. Lain atau pasal harta, pangkat, habis, semua lari, semua melarikan diri. Jadi kawan dengan dunia tak guna. Jadi dunia tu masih Allah. Jadi ambil dunia sekadar sabab. Tu letak dia. Ambil dunia sekadar sabab. Hati nak bagi lekat pada musabibul asbab. Tu pun besar pelajaran tu. Macam mana tu nak bagi dapat tu. Hadal Allah. Jadi la tuhibid dunya ay mata'aha. Jangan kamu kasih mata benda dunia. Dunia tu macam-macam, duit, harta, pangkat, anak, isteri, rumah, harta, sawit, kereta. Dia bertulis ganti, bertukar-tukar. Musim-musim pula tu. Lepas tu tengok tahun, peredaran, umur, kewangan tak sama, lain zaman, lain masa, lain tempat, lain orang, lain kawan, lain environment, lain apa yang kita kasih. Tak sama. Ada orang nak beli benda baru, ada orang suka beli benda lama. Ya ke? Ada orang ni nak beli semua antik. Basikal antik, kursi antik, semua je antik-antik. Kita nak cari yang baru-baru, dia cari lama-lama. Bini dia cari bini baru. Dia tak nak pula bini antik. Saja saya buat lawak bodoh je, tak gelak sampai tu. Apa cerita ni? Tak sama orang, tak sama. Kalau dia cari bini antik, umur 80 dia ambil buat bini, 90 dia buat bini, umur dia baru 50. Punya pasal kau nak ambil bini antik semua. Saja kita buat lawak bodoh kan. Ada orang itu. Mana nak tahu? Orang nak jumpa. Dia cari semua antik-antik. Mana yang lama-lama semua dia ambil buat bini dia. Kata dia, yang ni senang terpelajar, kata dia, well educated person. Semua muttaqin. Tak apa kalau dia memang tu semua cari takwa, ni semua solehat, semua semua orang soleh-soleh. Baik, pasal apa tu sah ambil dunia? Wa zukhrufaha, dan perhiasannya. Memang dunia ni perhiasannya lah kan. Allah besar tu pelajaran tu, nak faham dunia dan perhiasan dia. Itu kita faham akidah, insya-Allah Allah Taala mudahkan kita faham. Dia nak latih la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak bagi Allah ni faham maksud kita. Jadi pada pasal apa ni? Dunia ni falaisat bidaril mukmin. Dunia bukan perkampungan orang mukmin. Dunia bukan kampung halaman kita. Dunia ni kampung halaman orang kafir. Kita perkampungan kita akhirat. Tu pun sebutlah tadi, akhirat pun syurga. Syurga pun bukan matlamat. Kita punya matlamat redha Allah. Sekalipun dia tak bagi kita syurga. Kita diajar oleh ulama, tutup guru, orang yang arifin dalam bab ketuhanan ni disebutnya. Itu yang perkataan kita dengar ilahi lastulil firdaus, itu pun kita jumpa dah perkataan tu dah. Lastulil firdaus ya Allah, aku bukan nak masuk syurga firdaus ni, nak masuk pun tak layak ya Allah. Pasal apa?
Pasal kita sedar lah, kita punya amal alai lekehnya nak minta syurga. Cukup situ, saya tak syarah dah. Okay. Dunia bukan tempat balasan mukmin. Kata dia al-fa'u li ta'lil, falaysat tufa tu selain ta'lil. Ngaji nahwu lama sikit saya ajar tu. Boleh je apa Fatihah, apa ta'lil, afsahat an syai'il muqaddar, fa tafsil, fa tafri', fa jawab, ada mahal jawab, ada tak ada mahal dijawab. Panjang cerita tu. Tapi fa ni ta'lil lah. Jadi bukan kepala, ada fa ta'lil nama dia. Fa makna illah, ada fa sababiyah, fa makna ma'iyah, waw ma'iyah, waw sababiyah, waw ma'iyah, fa sababiyah. Biasa bila makna fa, makna waw. Oh, ngaji lama sikit. Ai li'annaha laysat dara jazail mu'minin. Kata dia, dunia ni bukan negeri balasan orang mukmin. Fa inna dara sawabihim al-jannah. Negeri untuk balasan pahala Allah Ta'ala bagi kita adalah syurga. Jadi kalau duk gila dunia, silap. Ambil dunia berpada bahasa dia tu. Apa yang sepatutnya diambil saja. Satu, nasihat. Dua, wala tusahibi syaitan. Jangan kamu bersahabat dengan syaitan. Cabaran kita besar-besar tak? Bukan sikit-sikit. Dunia ni apa? Mahsiwa Allah. Hatta mahsiwa Allah kita kadang nak handsome, nak lawa betul kan? Nak misai kemas hitam, janggut kemas, nak mata hitam, putih ialah putih, senyum orang semua tertarik dengan kita, badan sado, ya. Nak pakai serban pun kemas, orang tengok semua kau handsome lah, serak lah kau. Hai, tu dunia semua tu. Itu semua perhiasan. Kalau tengok bengkel, leleng, kelekung, cekung, macam nak apa. Kita kalau boleh tak nak je tu. Tak personal macam mana naik. Yang tu yang benda-benda yang boleh ganggu kita punya perjalanan bagi Tuhanan. Itu satu hal. Tu dunia. Ni syaitan pula. Apa maksud jangan bersahabat dengan syaitan? Jangan syaitan kawan dengan kita. Kalau semak ni, syaitan duk kawan ke duk lawan sekarang? Kita duk lawan syaitan ke kawan syaitan sekarang? Macam nak simak? Nak tengok syaitan kawan tak kawan ni, tengok zikir tak zikir. Ada zikir, syaitan lari. Tak ada zikir, syaitan mari. Itu je. Jadi duk kawan syaitan ke lawan syaitan? Sendiri jawab. Cari jalan. Kalau orang baca Quran. Baca pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau zikir pun minta, ya Allah, jauhkan aku daripada syaitan. Dengan aku zikir ni, mudahan syaitan tak boleh masuk dalam hati sanubari aku. Pasal dia lalu ikut jalan darah. Pasal aku oksigen dengan dia buah itu. Dengan zikir, ingat padamu, kau lah Allah, kau lah ilah Allah. Cari jalan macam mana nak boleh banyak zikir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita tu. Cari jalan. Baik, macam mana kata taat sahabat syaitan bi antuti'a amrahu, dengan bahawa taatkan perintahnya syaitan. Macam mana taat perintah syaitan? Bi mukhalafati amrillahi wa rasulih, dengan menyalahi perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Umum tu sebut tu. Apa dia perintah Allah Ta'ala dan Rasul yang syaitan suruh kita salahi? Tak ingat Allah, tak isbat Allah, lupa Allah, tengok mahsiwa Allah, lupa Allah. Itulah syaitan. Banyak kita kan lupa Allah, betul tak? Kita taat tu ikut buat benda jahat-jahat tu. Satu pasal syaitan ni dia ada beza dengan nafsu. Sikit kalau saya sebut sekali lalu tu, kita duk faham kadang hak nafsu tu yang itulah kita sangka yang tu syaitan, padahal yang tu nafsu, bukan syaitan. Syaitan ni dia musuh akidah. Selagi kita boleh berpegang dengan Allah, itikad ke Allah, ingat ke Allah, sedar ke Allah, Allah jadikan kita makhluk Allah, yang tu maksudnya boleh lawan syaitan. Lupa syaitan, ikut syaitan ni bila tak ingat Allah langsung, tak sedar langsung Allah bagi hidup kita, Allah bagi makan kita, Allah bagi rezeki kita, Allah bagi lihat kita, tu dah kena tipu syaitan lah tu. Orang yang tertipu syaitan, orang yang dia tak boleh hadir langsung dalam hati dia akidah ke Allah. Tu dia punya bahasa dia. Orang yang tak boleh sedar akidah dia ke Allah, Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku, Allah kenyangkan aku, Allah melihat aku, Allah lagi jadi matahari aku, Allah siang jadikan siang malam untuk aku, Allah bagi aku menyawa, Allah bagi aku pendapat, Allah bagi jadi aku tangan, bagi aku kaki, semua Allah. Itu orang mukmin. Syaitan tak kacau.
Itu lawan syaitan namanya. Kalau duk aku hidup, aku sihat, aku gemuk, aku kaya, aku senang, aku handsome, aku cantik, aku lawa, aku pandai, aku banyak pengaruh, aku cerdik, aku ni, aku itu syaitan. Tak mana syaitan? Lupa Allah. Jadi lupa Allah, syaitan dah, kawan syaitan. Lupa Allah, kawan syaitan. Lupa Allah, adik-adik syaitan. Senang sangat kita jadi syaitan ni. Tu ya. Tambah ikut sifat-sifat dia, duk membazir, innal mubazirin, membazir. Macam-macam tu syaitan tu. Dah lupa Allah lagi, dia lupa Allah, dia akan cenderung pada mahasiswa Allah. Nak pangkat, nak duit, nak harta, nak makan, nak minum, nak tidur, nak main, nak relax. Jauh ya. Lepas tu nak hayal, nak otak tu hilang, nak ketum, nak ganja, nak rokok, nak vape, nak dadah, nak ais, membunuh orang. Nak kuasa, nak pangkat, nak ni PRU, nak jadi Perdana Menteri. Tu contoh ayat ke politik sikit. Raja habis. Mula dia apa? Lupa Allah. Kalau ingat Allah, menghantar orang jadi Perdana Menteri. Aku yang ni aku tak jaga. Tak teringin aku. Bagi pun sikit kepala aku. Itu maksud bersahabat syaitan. Nak kasih Rasulullah, tak ada kasih Rasulullah lah. Selawat tak ada. Dengar nama Rasulullah pun tak teringin, tak ada perasaan apa pun. Tadi Syekh sebut apa? Dia cerita short je. Short pun dia tengok tak apa suka lah. Mana boleh tulis short? Patutnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Short lam mim tu pun setengah tunggu tak bagi ya. Short lam mim kan. Kalau kita tulis SAW kan, sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita tulis penuh sallallahu alaihi wasallam. Tak rugi pun tulis. Setiap tulisan yang ditulis selawat penuh tu, selagi tulisan tu ada, selagi tu hukum kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kawan syaitan. Pasal apa? Falaisa bi rafiqil mu'minin. Kerana syaitan bukan kawan orang mukmin. Dia musuh mukmin. Dia akan buat apa? Dia bagi kita lupa Allah. Mana pula dia kawan? Dia akan bagi kita lupa Allah, nanti kita akan berkawan dengan dia dalam neraka. Macam tu lah. Bahasa mudah lagi tu lah. Pasal dia masuk neraka, dia tak ingat Allah. Jadi siapa yang dia bagi tak ingat Allah akan duduk dengan dia dalam neraka sekali-kali dengan dia. Jadi macam mana tak nak kawan dengan dia? Janganlah lupa Allah. Betul? Ingatlah Allah. Banyaklah zikir. Cara nak lawan syaitan, zikir. Tak ada. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ingat satu ayat Quran tu. Lagi. Istahwadha alaihimus syaitan fa anzahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ayat Quran semua cerita syaitan ni semua nak bagi jadi geng dia, parti dia, klik dia. Apa dia? Lupa Allah. La takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang lupa kan. La takunu kalladzina nasullah, orang yang lupa Allah Taala. Lupa Allah apa akan jadi? Melupakan Allah Taala tu akan melupakan diri kita, siapa kita. Kita tak kenal dah aku makhluk Allah. Allah bagi hidup aku, Allah bagi kedekat kat aku, Allah bagi penglihatan kat aku, Allah bagi pendengaran kat aku. Habis kita lupa diri kita tu. Kita akan rasa apa? Aku. Dia rasa hebat kat aku. Tak rasa Allah kurniakan kat aku. Tu yang lupa ke Allah tu. Itulah tipu daya syaitan. Sekali lalu sebut itulah. Ada pelajaran besar dia, tapi itu dasar syaitan. Tu syaitan kadang dia nak tipu, dia tipu situ je. Dia kata kau bagus, kau baik. Habis nafsu naik, menang dia. Nafsu tu dia alat untuk dia nak pakai untuk kita rosak akidah. Nafsu dia nafsu apa dia? Pandang aku, pandang diri kita, kebolehan kita, ilmu kita, ketampanan kita, apalah apa yang ada kat kita. Baik, wala tu'zi ahadan min ibadillah. Jangan kamu sakiti seorang pun daripada hamba Allah. Ini pun prinsipnya. Atas nama ibadullah. Jadi ibad ni dia ada martabat khas. Siapa dia? Ibadullah ni. Siapa dia? Muslim, mukmin, muhsin, tambah muttaqin, wali, nabi, rasul.
Wah ni memang ibadullah betul kan. Kalau adu Allah, tu memang ada kena bunuh, ada kena banjung kepala, ada kena sebat, ada kena potong tangan. Yang tu dari segi perintah kita tak buat menyakiti dia, kita salah pula. Tapi atas prinsip kita tak diajar untuk menyakiti orang kan. Melainkan orang yang sakiti agama, sakiti Islam, sakiti perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul, tu kita kacau. Baik, jadi menyakiti orang ni bukan kerja orang Islam. Orang Islam ni kerja dia memperdamaikan antara orang Islam, jaga maslahat kemanusiaan. Dan jaga tu tahu mana? Boleh taat, boleh main masjid, boleh mengaji. Dia punya dasar mesti itu, mesti atas dasar amrul bil ma'ruf nahyun anil munkar. Siap, prinsip. Jadi kata dia menyakiti mukmin ni, kata dia falaisa bi khirfatil mukmin. Menyakiti mukmin ni maka ia menyakiti mukmin tu, menyakiti orang yang orang Islam ni, sakiti orang hamba Allah ni, dia bukan kerja orang beriman. Orang beriman dia bukan kerja dia menyakiti hamba Allah. Kalau dia nak menyakiti pun dia akan menyakiti hamba syaitan. Bahasa itu musuh Allah. Itu dia kata. Pasal musuh Allah, musuh Allah ada yang pancung kepala, ada potong kepala, betul kan? Ada jihad kan, ada bunuh kan. Tu kita akan sakiti ya. Sakiti dia pun pasal dia atas kita nak bela diri, dia sakiti kita. Atas dasar kita saja-saja nak pergi sakiti dia tak. Bahkan kita kesian dengan dia, di atas dia tak nak taat pada orang Ta'ala. Itu pun prinsip juga. Baik. Li'anal iza'a laisa sud'atuhum. Kerana menyakiti orang lain ni, kata dia laisa sun'atuhum, bukanlah tabiat mereka itu mukminin. Bukan sun'ah. Maksudnya bukan tabiat, bukan perangai, itu bukan kepribadian kita. Ya. Wal maqalatu sadisatu asyarata an Abi Sulaiman ad-Darani. Allah. Jadi banyak kita punya nasihat lah ni memang malam ni bab ilmu, bab syaitan, sifat orang mukmin, memanfaatkan ilmu, amal ilmu yang ada, niat lagi betul, jaga mulut, jaga peribadian kita, kasih sayang sama orang Islam, amal ma'ruf, nahi munkar, semua tu dasar agama. InsyaAllah. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.